So yang ada murid dan cikgu-cikgu, kawan-kawan saya ada dalam ni. So kita mulakan kelas kita lah kot. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, sebelum saya teruskan lagi so kita mulakan dengan zikir pagi lah kot. Okay, raditu billahi rabba wa bi islam midina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. So yang ni saya ambil dalam konteks ada untuk tajuk yang sebelum ni lah. So untuk dia punya terjemahan, aku redha Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Okey. Zikir pagi lah boleh amalkan lah kot. Sebab ada hadis dalam buku teks, so nanti boleh baca lah. So untuk hari ni fokus pada pelajaran 15. Yang ada buku teks boleh refer buku teks muka surat ni bab akidah. Yang ada buku teks boleh buka buku surat 81 sehingga 86. Kalau ada buku teks boleh refer buku teks. Anda kata saya salah, Ustazah boleh betulkan ataupun Ustazah bakal Ustazah Afikah boleh tolong betulkan saya punya pembentangan lah. So, yang seterusnya saya masuk pada ini sepatutnya kita rukun iman rukun iman, berkaitan dengan rukun iman. Sebab tajuk kita pun beriman kepada Allah. So yang ni ialah kalau kita ingat balik masa tadi kita hafal, kita nyanyi 6 rukun iman. So yang pertama saya ulang balik lah. Anda kata yang tak ingat ke terlupa ke kan, mentang-mentang 3 bulan tak ingat, saya ulang balik lah. So yang pertama kita percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab. Yang keempat percaya kepada Rasul. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. So ini sepatutnya kita tahu, kita wajib hafal dan kita faham. Bukan sekadar kita tahu dan kita sepatutnya kena faham lah. Untuk pelajaran 15 ni kita lebih fokus kepada untuk yang pertama, iaitu percaya kepada Allah ataupun beriman kepada Allah. Saya masuk untuk definisi iman. So untuk yang pertama ialah definisi dari segi bahasa. Ini standard dalam pelajaran agama Islam. Dia ada dua jenis definisi. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. So murid-murid yang ada buku boleh refer buku teks muka surat 81. Ustazah pun dengan Ustazah Afika, Ustazah Fazlina dan Ustazah Afika pun boleh refer buku teks surat 81. Okey. Saya teruskan lagi. Yang pertama ialah definisi dari segi bahasa, iaitu membenarkan. Dari segi istilah, di sini iman definisi iman. Untuk istilah, dari segi istilah, iman bermaksud membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Itu untuk definisi iman. So kita akan tengok lagi satu definisi untuk yang spesifik. Beriman kepada Allah. So ini lebih kepada tajuk kita lah. Apakah yang dikatakan sebagai beriman kepada Allah. Yang pertama ialah membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta, pemilik dan mentadbir alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah. Dan yang kedua ialah kita hendaklah mengaku membuat pengakuan lisan lah. Maksudnya kita macam saya sekarang lah bercakap macam lisan. Aku aku percaya ataupun aku yakin Allah itu Maha Pencipta dan pemilik dan pentadbir alam ini. So maksudnya kita bercakap ataupun kita menyebut secara lisan. Okay, yang ketiga ialah patuh kepada suruhan dan larangan Allah. Ini ialah dari segi perlakuan kita lah. Ini amar ma'ruf nahi munkar lah. Jadi suruhan tu kita semua ikut, kita patuh, dan larangan Allah tu kita kalau boleh jauh-jauh lah. Sebab kita larangan kan, kalau kita buat juga benda yang haram ataupun benda yang dilarang oleh Allah, kita akan mendapat dosa lah. Okay, saya teruskan lagi. Ustazah okey tak? Okey. Ustazah Afikah okey? Ustazah Afikah okey tak? Dengar tak? Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. So tak apa. Yang technical problem tu saya edit balik lah sebelum saya upload. Okay, yang seterusnya, ini pun dalam buku teks. Untuk pelajaran 15 ni kita bincangkan tentang yang pertama ialah tentang ciri dan yang kedua ialah tentang kesan. So ini boleh tengok dalam buku teks lah. Saya ambil secara kesimpulan, secara gambaran kasar lah. Saya ambil dalam buku teks muka surat 85. So yang tak ada buku teks tak apa. So awak tengok dalam slide yang saya paparkan di skrin. So yang pertama,
Ciri beriman kepada Allah yang pertama ialah mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadah. So maksudnya di ibadah ni dia, kalau sebelum ni kita dah belajar ibadah ni ada terbagi pada dua. Yang pertama ialah ibadah umum dan yang kedua ialah ibadah khusus. Ibadah umum ni umum lah, umum maksudnya kita datang sekolah pun dikira sebagai ibadah kita dengan niat yang betul lah. Ustazah betul Ustazah? Ya, betul. Betul. Dalam kerja yang kita buat, Apa yang dari kita bangun buat? tidur balik semua, ya, niat kerana Allah. Betul, yang tu ibadah umum. So untuk ibadah khusus ni maksudnya Allah dah bagi guide, Allah dah bagi peraturan cara yang dilakukan oleh Nabi lah, maksudnya apa-apa ibadat secara khusus yang tu dah diperintahkan oleh Nabi melalui hadis-hadis lah. So untuk ibadah khusus kita nak segi pesan beriman kepada Allah. So ini sebelum kita pergi pada kesan, ini kita berbalik pada cara ataupun bagaimana kita beriman kepada Allah. Yang pertama kita reflect balik dari mana manusia datang. So kalau kita tengok, kalau contoh ini ada aktiviti dalam buku teks sebenarnya. Dia suruh tanya dekat dalam Muslim, dia suruh kita tanya dari mana manusia datang. Kita tanya enam Muslim, mungkin dia akan jawab. Jawapan apa tu kita tengoklah macam mana. Sebab mungkin jawapan dia macam-macam datangan. Masa datang dari mana? Mungkin jawapannya manusia datang dari ibu bapa. Manusia datang dari mana? Manusia datang daripada hasil pernikahan ataupun hasil perkahwinan, itu kita datang lah. Tapi kita sebagai umat Islam dan beriman kepada Allah ni, manusia datang ni sepatutnya kita jawab dengan jawapan yang betul, iaitu kita datang mana? Kita datang daripada Allah lah. Okay, sebab tu dalam satu firman Allah yang betul Ustazah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul Ustazah? Ya, betul. Ustazah? Betul. Kalau ada betul saja saya bagi ajaran Ustaz kan, sebutkan teruslah. Sebab dari mana manusia datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, itu untuk jawapan yang pertama soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita tengok kenapakah manusia berada di dunia. Ini banyak benda kalau kita tanya orang lain kenapa manusia berada di dunia kalau dia non-Muslim, dia akan cakap aku berada di dunia sebab saya kaya. Aku nak mencari harta. Aku berada di dunia untuk happy. Yang tu untuk yang kurang agama lah. Sebab kalau segi agama Islam, kita berada di dunia. Yang pertama dalam firman Allah dia bermaksud, Ustazah kalau ada dia punya ayat tu boleh kongsikan nanti ya. So kenapakah manusia berada di dunia? Dalam firman Allah dia kata yang bermaksud tidak kan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat kepada aku. Maksudnya kita yakin benda tu lah. Kita berada di dunia ada sebab. Artinya ada sebab dia kenapa manusia dicipta. So untuk soalan yang kedua. Yang ketiga, kemanakah manusia mati? Yang ini semua kita wajib percaya lah dalam prinsip rukun Islam tadi, kita beriman kepada hari kiamat. Pasal hari kiamat itu kita meninggal lah, ataupun kita meninggalkan alam sebagai alam kehidupan lah. Okay. Untuk selepas bersihkan mati, menempuh dua lagi alam. Yang pertama alam barzah dan yang kedua ialah alam mahsyar. So ini nak cerita pasal alam ni mungkin Ustaz Halim dengan lalu depan saya kan, mungkin Ustaz Halim lebih tahulah daripada saya. So saya pun dengan ceramah-ceramah juga tentang alam mahsyar dan alam barzah. Dia dikatakan oleh ini Ustaz yang beritahu, bukan saya beritahu, saya cuma kongsikan saja. Setiap alam yang sebelumnya ni, alam lepas ni, setiap alam yang lepas ni lebih besar daripada alam yang sebelumnya. Sekarang contoh kita berada di alam manusia atau alam kehidupan. Maksudnya selepas mati kita akan pergi kepada alam barzah, yang lagi susah daripada alam kehidupan. Okay? Dan ada lagi satu alam mahsyar ataupun alam yang kekal abadi, yang tu lagi susah daripada alam barzah. So barzah ni ialah sementara sahaja, alam manusia pun ialah sementara sahaja. Ustazah, okey Ustazah?
Okey. Tempat persinggahan. Cik. Ya, tempat persinggahan. Betul. Okey, ni ialah kesan beriman kepada Allah. Yang pertama ialah mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau kita betul-betul kita tahu ciri dan kesan dia, kita akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab saya dah kongsikan tadi kenapa manusia dicipta, kenapa jin tu dicipta, sebab kita untuk mengabdikan diri ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang kedua, kesan beriman kepada Allah ialah ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. So maksudnya kalau kita bincang tentang ibadat umum, ibadat khusus, yang sebelum ni kita berada di bulan Ramadan, yang tu ibadah khusus, iaitu kita melakukan ibadat puasa, yang tu ialah ibadat yang khusus, yang khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan ganjarannya hanya Allah yang untuk ganjaran puasa. Maksudnya ibadat lain kita boleh tipu, tapi ibadat puasa ni kita tak boleh tipu. Ada kata kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan konten puasa lah, kita takkan konten puasa dan kita jaga puasa betul lah, dan betul-betul puasa lah, tak dia kita menjaga diri kita dari segi menahan lapar dan dahaga. Bahkan kita jaga lagi pahala puasa itu sendiri. Kita tak bercakap benda-benda yang tak mendatangkan manfaat. Kita tak tengok benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Kita tak berkata tentang orang, keburukan orang lain. Kita tak mengumpat. Itu menjaga anggota tubuh badan kita lah, itu untuk ibadat puasa lah. Ataupun nanti kita ikhlas lah untuk melakukan sebarang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya teruskan ni? Boleh. Boleh? Teruskan. Nanti kita baca komen, tak apa. Boleh. Yang kedua, ciri yang kedua ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah lah kalau dalam khutbah Jumaat dia sebut ittaqullah, ataupun takut kepada Allah, ataupun takwa kepada Allah. Yang pertama ialah menjauhi perkara mungkar, dan yang kedua ialah bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Ini kesan beriman kepada Allah, ciri dan kesan. So ini ialah ciri saya, takut kepada Allah. Inilah yang pertama, menjauhi perkara mungkar. Macam saya cakap tadi lah, anda kata kita puasa, kita takut nak buat benda-benda yang mengurangkan pahala puasa. Anda kata kita tak takut, kita akan buat juga benda. Anda kata benda tu di luar bulan puasa, so kita akan sebagai contoh muka ni, benda-benda yang benda yang haram yang kita buat lah, ataupun perkara-perkara yang dosa-dosa kecil kita buat, yang tu perkara-perkara mungkar lah. Sebagai contoh, ambil contoh dekat sekolah, sebagai contoh menipu cikgu, ataupun ingkar arahan guru, ataupun melanggar kesalahan disiplin. Itulah perkara-perkara mungkar. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok bentuk untuk kebaikan, yang tu sebabnya kita ikut, tapi kalau kita langgar, yang tu sebagai kita ingkar, mungkar lah. Yang tu untuk Allah yang pertama. Yang kedua, bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan. Maksudnya anda kata kita melakukan dosa, lantas kita bertaubat, yang tu Allah lagi suka. Sebab satu hadis saya kurang pasti Ustazah, kalau ingat nanti tolong beritahu balik, reflect balik. Maksudnya yang bermaksud Allah akan membuka pintu taubat kepada hamba-Nya yang melakukan pada malam hari, yang melakukan dosa pada siang hari. Dan Allah akan membuka pintu taubat untuk hamba-Nya yang melakukan maksiat di malam hari. Allah akan buka pintu taubat di siang hari. Yang tu apa Ustazah? Hadis ke kata-kata Ustazah? Hadis ke kata-kata yang maksudnya Allah buka pintu taubat untuk hamba-Nya di malam hari, untuk hamba-Nya yang melakukan maksiat di siang hari. Dan Allah membuka pintu taubat di siang hari untuk hamba-hamba-Nya yang melakukan maksiat di malam hari. Maksudnya pintu taubat Allah ni luas, adapun tak kira masa lah, asalkan kita nak bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Yang kita buat dosa tak bertaubat tu, yang tu Allah tak suka lah. Moga-moga kita semua ni tergolong dalam manusia yang apabila membuat dosa kita bertaubat, ataupun kita buat dosa terus cepat-cepat kita astagfirullahalazim. Maksudnya kita ni lepas daripada dosa sebenarnya. Okey. Azhar boleh saya teruskan? Ustazah Afika boleh saya teruskan?
Ada satu, Okey. ada dua lagi salah. Ada dua Okey. lagi kesan. Yang tiga ialah mengisahkan Allah dengan berdoa dan mengharap. Yakin, yang ni kesan ialah yakin pada kekuasaan Allah. Yang kedua